Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara fokus hari ini perkembangan lebuhraya PEN Borneo Sarawak di utara Bumi Kenyalang. Jadi untuk bincangnya kita terus saja bersama Vanessa Maring di sana. Silakan Vanessa. Ya Miza, sebuah jejambat viaduct bridge sepanjang 400 meter akan dibina di kawasan yang terlibat di Seksyen Lambir di bawah pakej kontrak kerja 11 atau Work Package Kontrak WPC 11. Projek lebuhraya PEN Borneo Sarawak bagi mengatasi masalah mendapan dan tanah lembut. Sebelum ini, semasa kerja-kerja pembinaan tambakan jalan dilaksanakan di kawasan terbabit, tanah yang ditambak telah mengalami masalah mendapan sehingga 0.5 meter. Oleh itu, pasukan projek PEN Borneo telah mengesyorkan supaya struktur jejambat dibina di atas jajaran laluan yang mengalami masalah mendapan tanah. Viaduct is decided after it has been found out that this particular area is a soft ground. Yeah, after initial work done on it in the past, it has been observed that the land, the earth movement has been continuously sinking. So the technical solution is to build viaduct. Viaduct is overland bridge actually. Tambah beliau, reka bentuk jejambat itu telah disiapkan manakala kerja-kerja pembinaannya dijangka bermula pada suku ketiga tahun 2023 dan dijangka siap pada tahun 2025. Walau bagaimanapun, kerja-kerja pembinaan jejambat tidak akan mengganggu trafik kerana pengguna masih boleh menggunakan jalan sedia ada yang bersebelahan dengan pembinaan jejambat itu. Dato' Sri Alexander berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan tapak ke projek PEN Borneo Sarawak WPC 11 Sungai Tanggap Pujut Ling di kawasan Lambir Miri. Beliau menjelaskan bahawa secara keseluruhan, peratus kemajuan fizikal sebenar pakej WPC 11 adalah 89% siap. Namun ia tidak termasuk pembinaan jejambat dan pengalihan paip bekalan air sepanjang 4.5 km. Menteri Kerja Raya juga mengadakan lawatan ke jejambat Simpang Bekenu, Seksyen Lambir di mana kerja-kerja pembinaan turapan sedang dijalankan. Pakej WPC 11 dijangka siap secara berperingkat pada tahun 2023 hingga 2026. Secara keseluruhan, projek lebuhraya PEN Borneo Sarawak fasa 1 setakat ini telah mencapai 94% siap. Logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2023 merupakan satu simbol serta elemen yang penting untuk menyatukan rakyat Malaysia agar menghargai detik keamanan dan kebebasan yang dikecapi hari ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu demikian dalam ucapannya semasa majlis pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 peringkat Sarawak. Jelas beliau sebagai sebuah negara yang diwarnai dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, maka pemilihan logo dan tema HKHM menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan dan kemajmukan rakyat Malaysia. Ujar beliau, logo Malaysia Madani telah dipilih kerana reka bentuk logo yang berpaksikan Malaysia Madani dan menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Logo itu juga mengandungi warna-warna asas jalur gemilang yang melambangkan jati diri dan semangat patriotik rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama serta budaya. Selain itu, tema tekad perpaduan penuhi harapan yang mendasari tekad dan komitmen pemimpin bersama rakyat bertujuan memastikan Malaysia menjadi sebuah negara bangsa yang mempunyai semangat perpaduan tinggi, bersatu padu dan kehidupan yang aman dan sejahtera. Majlis pelancaran logo dan tema HKHM 2023 tersebut turut dilaksanakan di Kuala Lumpur dan Sabah pagi tadi. Seramai 100 penerima sumbangan sejambak kasih Gawai 2023 di bahagian Bintulu menerima sumbangan wang tunai RM100, barangan keperluan dan hamper pada program itu di Dewan Serbaguna Sungai Pelan, Bintulu. Sumbangan telah disampaikan Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majang Renggi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju. Sebelum ini, maka
Jumlah penerima tersebut sebahagian daripada 2,389 orang penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang layak di bahagian Bintulu serta 25,369 penerima seluruh Sarawak di bawah JKM Sarawak. Ia melibatkan peruntukan lebih 2.5 juta ringgit bagi seluruh Sarawak. Berucap pada majlis itu, Datuk Majang menjelaskan pada tahun ini di bahagian Bintulu, syarikat dari Jepun iaitu Pertama Ferroalloys turut menyumbang hamper kepada penerima-penerima tersebut. I wish to thank Mr. Yuki Nakimura-san for your participation and also your contributions toward our function this afternoon. So I believe that this is part of your company corporate social responsibility. Dato' Majang berharap agar sumbangan yang diterima dapat memberikan manfaat kepada para penerima khususnya semasa menyambut perayaan Gawai Dayak. Sementara itu, menurut Dato' Majang lagi, bantuan bulanan JKM Sarawak kepada 54,806 orang penerima daripada Januari hingga April 2023 melibatkan peruntukan berjumlah lebih 84 juta ringgit. Manakala di bahagian Bintulu, ia melibatkan peruntukan berjumlah lebih 4.9 juta ringgit kepada 3,308 orang penerima bantuan bulanan JKM Sarawak. Ini adalah menunjukkan bahawa betapa tingginya komitmen kerajaan dalam membantu golongan yang kurang berkemampuan. Malah sebagai usaha yang telah dilakukan untuk membantu masyarakat, tidak mengira bangsa dan agama, dalam kita mengharungi keadaan ekonomi yang semakin mencabar ini. Pada majlis itu turut disampaikan kerusi roda kepada penjaga 6 orang penerima yang merupakan pesakit yang terlantar. Radio Televisyen Malaysia RTM khususnya warga YFM Iban telah berkampung selama 2 hari di rumah Simon Ulu DJ Mukah di Selangau bagi program YFM Datai Nemuai Gawai Mangkong Tiang. Ini merupakan salah satu program turun padang bagi menyantuni masyarakat khasnya para pendengar dan penonton RTM. Perincian seterusnya kita bersama wartawan Medalina Jawai Steven di Sibu. Silakan Medalina. Baik, terima kasih rakan tugas di studio RTM Kuching. Baik, saya kini berada di salah sebuah rumah panjang di kawasan Ulu DJ Mukah Selangau ini, iaitu di rumah Simon. Jadi apa yang ingin kami kongsikan di mana program YFM Datai Nemuai berkunjung ke rumah ini, dan untuk perincian seterusnya kita bersama-sama dengan penerbit program YFM Datai Nemuai Gawai Mangkong Tiang pada kali ini, Encik Ken Maika. Selamat petang, Ken. Ya, selamat petang. Baik, terima kasih, Ken. Jadi apa yang ingin anda kongsikan berkampung di sini selama 2 hari dan apa yang dimaksudkan dengan Gawai Mangkong Tiang ini, Ken? Terima kasih. Mengenai program YFM Nemuai Gawai Mangkong Tiang yang diadakan di rumah Simon Ulu DJ Selangau ini, sebelum saya mengulas mengenai pengisian program, terlebih dulu saya ingin juga menceritakan sedikit sebanyak mengenai latar belakang program ini, yang mana program ini merupakan salah satu daripada program turun padang yang dikeluarkan oleh YFM Iban dan merupakan salah satu program kerjasama bersama agensi kerajaan dan juga penduduk rumah panjang khususnya di DUN 59 Tamin ini. Mengenai pengisian program, kita berkampung di sini selama 2 hari dan hari ini merupakan hari pertama. Program yang diadakan adalah seperti sesi ceramah bersama agensi setempat, agensi kerajaan, dan juga kita adakan program-program lain untuk mengeratkan silaturahim bersama penduduk di rumah panjang ini khususnya. Ya. Jadi difahamkan Gawai Mangkong Tiang ini agak sinonim dengan masyarakat Iban. Boleh terangkan sedikit apa itu maksud Gawai Mangkong Tiang ini?
Gawai Mangkung Tiang ini dia sebenarnya adalah salah satu upacara di mana sebuah rumah panjang tu baru siap dibina dan dia orang adakan majlis kesyukuran lah untuk merasmikan rumah panjang baru. Boleh kongsikan sedikit pada hari kedua, pada hari esok, apakah acara kemuncak pada hari esok? Hari yang kedua, acara kemuncak, kita akan adakan satu showcase ataupun pentas hiburan dan pada pentas hiburan tu kita ada menampilkan artis-artis tempatan di mana kita akan dihiburkan oleh Clement Joyce. Kita akan ada juga artis lain, Ramles Walter dan juga Veronica Natasha. Di samping itu kita juga akan dihiburkan oleh Angela Latajua dan tetamu kehormat kita yang akan hadir pada malam esok untuk merasmikan showcase gawai Mangkung Tiang ini adalah yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Ahli Dewan Undang-Undang Negeri N59 Tamin. Terima kasih, Ken. Ya. Baik, itu sedikit perkongsian mengenai program YFM Datan Demuai Gawai Mangkung Tiang di rumah Simon Ulu DJ Mukah Selangau ini. Jadi bagi penduduk yang berhampiran, jangan lupa datang beramai-ramai ke rumah panjang Simon Ulu DJ Mukah ini kerana ia agak hampir dengan pasar Selangau dan bagi penduduk yang lain yang ingin menyaksikan program kemuncak pada hari esok, jangan lupa datang beramai-ramai ke rumah Simon Ulu DJ Mukah Selangau. Jadi saya kira setakat ini perkongsian daripada kami di rumah Simon DJ Mukah Selangau ini. Kita kembali bersama rakan penyampai di studio RTM Kuching. Silakan. Ya, terima kasih Madalina. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa.